Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bab 3 Matematik Tingkatan 2 iaitu rumus algebra. Okey, perkara pertama yang kita nak belajar iaitu apakah yang dimaksudkan dengan rumus algebra ni. Okey, perkara pertama membentuk rumus. Rumus algebra ialah suatu ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Contoh, bayaran sewa sebuah gelanggang badminton ialah RM5 bagi 1 jam yang pertama. Bayaran bagi setiap jam yang berikutnya ialah RM3. Tulis rumus yang menghubungkan jumlah bayaran P dan jam yang disewanya H. Okey, kat sini kita kena bentuk satu rumus algebra. Okey, di mana maklumat yang diberi yang pertama dia kata 1 jam yang pertama nilainya ialah RM5 dan setiap jam yang berikutnya ialah RM3. Kemudian kita kena buat rumus yang menghubungkan jumlah bayaran. Jumlah bayaran dipakai simbol P dan jam yang disewanya dipakai simbol H. Jadi jumlah bayarannya, okay, yang pertama dia punya perkara rumus ialah P sama dengan, kemudian dia punya jam yang pertama. Satu jam yang pertama ialah RM5. Jadi 5, kemudian ditambahkan dengan setiap jam yang berikutnya. Setiap jam yang berikutnya diwakili dengan huruf H. Dan setiap jam nilainya ialah RM3. Jadi 3 darabkan dengan H. Okey, dah siap. Itu ialah contoh yang pertama kita nak bentuk rumus algebra bagi suatu situasi. Okey, sekarang tengok perkara yang kedua pula iaitu kita nak menukar perkara rumus. Okey, apakah syarat-syarat bagi suatu perkara rumus? Yang pertama dia mesti tunggal. Okey, dan yang kedua biasanya dia mesti berada di sebelah kiri. Okey, tengok apa tu tunggal, apa tu sebelah kiri. Tengok contoh. Contoh yang pertama, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Bila kita nak tengok M menjadi perkara rumus, tengok soalan yang pertama ni, A ni 1A, P sama dengan M tolak 3. Sekarang kita nak jadikan M ni sebagai yang pertama tunggal dan yang kedua di sebelah kiri. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay, kalau saya akan tukar tempat. Okay, M sekarang M tolak 3 berada di sebelah kanan. Pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Yang P ni kita pindahkannya semuanya ke sebelah kanan. So jadi macam mana? So dia akan jadi macam ni. M tolak 3 sama dengan P. Okey, jadi sekarang kita tengok M dah pun berada di sebelah kiri. Kemudian kita nak jadikan sebagai tunggal. Tak nak ada negatif 3 kat sebelah sini. Jadi kita pindahkan, tukar pen dulu supaya nampak. Okey, kita pindahkan negatif 3 ni ke sebelah kanan. So bila negatif pindah sebelah kanan dia akan jadi positif. Jadi M sama dengan P tambah 3. Okey, baru siap. Okey, B pula. B, MH sama dengan T. Okey, sekarang kita tengok memang M pun dah berada di sebelah kiri. Sekarang M ni tak tunggal sebab ada huruf H. Jadi H ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Okey, jadi H ni, MH ni bermaksud darab. Darab bila pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. So nak buat macam mana? M sama dengan T perkan dengan H. Okey, M sama dengan T perkan dengan H. Okey, dah siap. Okey, yang ketiga, M per 4 sama dengan U. Okey, sekarang tengok M pun memang dah berada di sebelah kiri, tak ada masalah, tapi dia tak tunggal sebab ada per 4. Jadi per 4 ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan. So ini bahagi, bila pindah ke sebelah kanan dia akan jadi darab. So M sama dengan 4 darab U. So terus buat macam ni, 4U. Okey, dah siap. Okey, mudah je kan? Okey, sekarang tengok contoh yang kedua. Ungkapkan R sebagai perkara rumus. Okey, sekarang ni, okey, ni tersilap sikit. Okey, sebenarnya dia tak sampai. Okey, di sini je. Okey, soalan sebenarnya punca kuasa 2R sama dengan P. Okey, so sekarang kita tengok contoh 2A ni punca kuasa 2R sama dengan P. Jadi kita nak jadikan R sebagai perkara rumus. Okey, memang R pun dah berada di sebelah kiri, tak ada masalah. Sekarang
kita nak pindahkan punca kuasa 2 ke sebelah kanan. So punca kuasa 2 bila pindah sebelah kanan dia akan jadi kuasa 2. Jadi R sama dengan P kuasa 2. Dah siap. Yang kedua, contoh 2B, R kuasa 2 sama dengan S. Maksudnya kat sini ini punca kuasa ini kuasa 2. Bila pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi R sama dengan punca kuasa 2 S. Senang saja secara keseluruhannya, secara umumnya kita boleh cakap macam ni. So kalau tambah bila pindah ke sebelah kiri, sebelah kanan dia akan jadi tolak. Tolak bila pindah akan jadi tambah. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3 akan jadi kuasa 3. Ini pertukaran lah, pindah-pindah kiri kanan. Nak tengok perkara yang ketiga, menentukan nilai pemboleh ubah. Contoh diberi 4P sama dengan 18 tolak 5Q. Hitung yang pertama nilai P apabila Q sama dengan 2. Sekarang kita tulis balik soalannya, 4P sama dengan 18 tolak 5Q. Kita nak gantikan soalan ni, dia kata Q sama dengan 2. Bermaksud Q ni kita kena tukar jadi 2. So nak buat macam mana? 18 tolak 5 kurungan 2. 4P tulis balik. Kemudian kita gunakan kalkulator terus, senang. Kita nak terus gunakan kalkulator. 18 tolak 5 kurungan 2 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Ataupun kita kembangkan dululah, saya tunjuk dia punya step by step. So 5 darab 2 ialah 10. 8 tolak 10. So 18 tolak 10. 18 tolak 10 sama dengan 8. So 4P ni bermaksud darab. Jadi 4 ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan jadi bahagi. Bila nak buat bahagi tu, tulis dalam bentuk pecahan. 8/4. So kita guna kalkulator, 8/4 jawapannya ialah 2. 2. Mudah saja. Contoh yang ketiga B. Nilai Q apabila P sama dengan 2. Ini pun sama, saya tuliskan balik dia punya soalan. 4P sama dengan 18 tolak 5Q. Sekarang dia kata apa? Dia punya soalan, dia kata nilai P ni 2. Jadi kita gantikan 4 kurungan 2 sama dengan 18 tolak 5Q. So 8 darab 2 ialah 4 darab 2 ialah 8. Kemudian sama dengan 18 tolak 5Q. Sampai sini sekarang kita nak jadikan Q ni sebagai perkara rumus. Jadi saya akan pindahkan 5Q ni ke sebelah kiri, 8 ni saya akan pindahkan ke sebelah kanan. So jadi macam mana? Tengok So ni negatif 5Q ni kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. 8 ni positif kita gantikan, pindahkan ke sebelah kanan. So negatif 5Q kalau pindah ke sebelah kiri dia akan jadi positif. So dia akan jadi 5Q sama dengan 18. So 8 ni ialah positif, bila pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi negatif. So 18 tolak 8, kalau tak mahir boleh guna kalkulator. 18 tolak 8 sama dengan 10. 5Q ni, 5 ni bermaksud darab. Bila pindahkan ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Bahagi tu dia dalam bentuk pecahan. 10/5 jawapannya ialah 10/5 jawapannya ialah 2. Jadi Q sama dengan 2. Itu kita nak mencari nilai pemboleh ubah apabila diberi satu nilai. Kemudian tengok yang terakhir sekali dalam bab ini, iaitu perkara yang keempat, penyelesaian masalah. Contoh, yuran kemasukan suatu peperiksaan awam ialah RM20 bagi seorang calon. Yuran pendaftaran bagi mata pelajaran sains ialah RM18, manakala bagi mata pelajaran lain ialah RM12.50. Yang ni bukan C, ni silap. A, ni B. Tulis rumus yang mewakili jumlah yuran yang dibayar.
Okey, so yang pertama kita kena tentukan simbol-simbol ataupun pemboleh ubah yang akan mewakili sesuatu perkara. Okey, sekarang dia nak cari apa? Yuran. Okey, yuran kan? So yuran ni kita boleh tulis dalam huruf F. Okey, fee bahasa Inggeris, fee, F. Okey, kemudian sains ni kita boleh tulis dalam huruf S. Mata pelajaran lain ni kita boleh tuliskan dalam huruf katakan huruf M lah. Okey, tak ada masalah, huruf apa pun boleh, tak kisah. Okey, sekarang rumus yang mewakili jumlah yuran yang dibayar. Okey, bermaksud yuran iaitu F sama dengan, okey, kemudian dia kata apa? Yang pertama dia kata yuran kemasukan dulu. Okey, yuran kemasukan ialah RM20. Okey, maksudnya daftar dulu. Okey, so RM20. Kita tambahkan dengan, kemudian dia kata apa? Yuran bagi mata pelajaran sains. Okey, mata pelajaran sains ni banyaklah. Okey, ada fisika, kimia, bio lah. Okey, jadi dia kata satu mata pelajaran sains nilainya RM18. Jadi 18 darabkan dengan S, tambahkan lagi. Okey, kemudian tambahkan lagi. Kemudian bagi mata pelajaran lain selain daripada sains, okey, iaitu RM12.50. Jadi darabkan RM12.50 ataupun 12.5 darabkan dengan M. Okey, so dah siap. Inilah rumus yang mewakili jumlah yuran yang perlu dibayar. Okey, sekarang B. Jika Jamalia mendaftar 3 mata pelajaran sains dan 8 mata pelajaran lain, hitung jumlah yuran yang beliau perlu bayar. Okey, sekarang kita guna pakai balik rumus yang kita dah buat pada soalan A tadi, iaitu F sama dengan 20 tambah 18S tambah 12.5 M. Okey, jadi dia kata sini mata pelajaran sains ialah, dia ambil berapa mata pelajaran? Sains dia ambil 3 mata pelajaran. Jadi S ni kita gantikan dengan nombor 3. Kemudian mata pelajaran lain ambil 8, kita gantikan M ni dengan nombor 8. Jadi 20 tambah 18 darab 3 tambah 12.5 darab 8. Okey, sampai sini kita boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. 20 tambah 18 darab 3 tambah 12.5 darab 8 sama dengan 174. Okey, itulah jumlah bayaran yuran yang dikenakan kepada Jamalia. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita dah selesai mempelajari keseluruhan untuk bahagian untuk bab 3 Matematik Tingkatan 2, tajuknya Rumus Algebra. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!